Selamat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Baca doa. Cikgu nak suruh bangun. Tengok sekeliling ada tak sampah. Kalau ada sampah, kutip Dia tak ada cikgu bagi. Yang tu ada sampah tu, kutip tu. Kutip tu. Cepat, kutip. Okay, dah. Dah semua? Okay. Sekarang soalan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okay. Sihat tak semua? Sihat, cikgu. Cikgu tanya tak hari ni? Tak ada dah semua datang Bagus. Okay, sebelum kita belajar, cikgu nak cakap sikit lah. Kenapa cikgu selalu tekankan suruh kutip sampah, suruh baca doa sebelum belajar. Sebabnya bila pentingnya kebersihan, cikgu nak tekankan penting sangat kebersihan tu sebenarnya dalam diri kita. Tak semestinya dekat kelas jauh kena jaga kebersihan. Dekat rumah pun kita kena jaga kebersihan. Dekat luar pun kita nak jaga kebersihan. Mestilah awak sebenarnya bagi cikgu benda tu sangat disiplin untuk diri kita. Sebab bila awak tak jaga kebersihan, mesti kita orang nak dekat kita pun kita susah tau. So kita kena jaga kebersihan. Benda tu sangat penting. Dalam Islam pun kita memang dah tekankan kan untuk jaga kebersihan kan. Awak nak bercinta ke, awak nak berpasangan ke, mesti awak nak orang yang kemar, bersih. Tak selekeh-selekeh lah. Kalau selekeh-selekeh sampai anak, cikgu nak tanya ada tak yang nak? Tak ada. Faham, cikgu? Macam tu juga dalam kelas cikgu nak suruh korang semua bersih sangat. Bila kamu semua dalam keadaan bersih, mesti kita belajar dalam keadaan selesa. So bila kita baca doa, belajar, lepas tu manfaat dia mungkin kita mengharapkan satu ilmu yang cikgu bagi tu akan sampai pada diri kamu. Mungkin akan dipermudahkan dengan keadaan yang sangat selesa, sangat bersih. Dengan kita baca doa belajar, mungkin tak ada gangguan insyaAllah. Okay? Dapatkan apa cikgu nak cakap? Kena jaga kebersihan tau. Cikgu bukan lima sikit je. Kan? Sebenarnya hari ni cikgu nak tunjuk satu video, tapi ada problem sikit. Tadi cikgu lupa Encik Azman. Cikgu nak pinjam CD, tapi ada kelas yang guna tak ada yang problem. Jadi cikgu tak dapat nak tunjuk. Sebenarnya cikgu nak betulkan benda ni sekejap. Cikgu ada bagi kat kamu kan, dekat WhatsApp kan. Buka link tu sekarang, dan buka keluarkan handphone, dan tengok sekarang yang cikgu tunjuk tu link video tu. Sekejap lagi cikgu tanya tau. Cikgu tak tahu juga. Okay. Tapi cikgu buka juga kat laptop ni. Siapa yang nak tengok, siapa yang tak ada line tu boleh kat sini cikgu buka. Okay. Okay, semua dah tengok tak? Ada yang belum tengok tak? Ada ke yang belum habis tengok lagi? Dah? Okay, semua dah tengok kan? Okay, sekarang cikgu nak tanya, daripada video yang awak semua tengok tadi tu, daripada video yang awak tengok tadi tu, apa yang kamu semua faham? Apa yang kamu boleh bagi tahu cikgu pada kawan-kawan semua? Apa yang kamu faham daripada video tu? Apa yang benda yang dia nak sampaikan sebenarnya tu? Apa bendanya? Boleh tak? Cuba suara terangkan kepada cikgu dengan kawan-kawan semua. Hai, senyap. Tak ada ke nak ni? Kalau tak cikgu petik nama. Nak cikgu petik nama ke nak suara bangun? Okey. Macam tu cikgu panggil lah, senang. Cikgu nak Syamimi. Apa yang saya faham, video ini menunjukkan cara kita untuk mendapatkan sesuatu dengan proses yang digunakan untuk capai hidung kerek tersebut. Okey. Apa yang Syamimi cakap tu betul sebenarnya. Selain tu lagi ada tak? Selain tu? Okey, apa? Apa saya rasa video ni nak tunjukkan kepada kita bahawa usaha tu sangat penting untuk kita mendapatkan sesuatu. Okey. Sebenarnya apa yang kawan-kawan cakap ni semua betul.
yang awak semua fikirkan, cuba awak berfikir, semua tu semua betul. Tak ada pun yang cikgu akan cakap salah, tak ada. Sebab benda dalam kita belajar ni, tak ada benda yang salah sebab kita belajar dan kita dalam kita semua proses belajar kan. Okey, apa yang cikgu bercakap dalam video ni sebenarnya dia menunjukkan nampak kan macam mana binatang tu hidung dia patah tapi macam mana dia nak ambil, nak dapatkan benda tu daripada binatang lain. So dia melalui macam-macam proses, dia anukan kaki dia keluarkan, dia cuba anukan badan dia untuk ni, cuba berlari padahal jalan tu sangat licin kan, sebab dekat tempat ais kan. Sebenarnya cikgu nak cakap itu adalah satu proses yang mana kira dalam kehidupan kita pun kita akan melalui berbagai proses. Contohlah, untuk kita berjaya, untuk kita nak capai satu kejayaan kan, mesti kita akan lalui macam-macam proses. Tak semestinya proses tu hanya dalam kelas, proses awak buat belajar apa-apa ke yang kita belajar kan. Sebenarnya proses tu dalam kehidupan pun dia sangat rapat dengan kita. Untuk kita berjaya, mungkin kita akan lalui beberapa fasa kita gagal, fasa kita mungkin ada turun naik, kita jatuh bangun kita. So itu adalah satu proses untuk kita capai satu kejayaan. Tapi itu boleh saya cakapkan, itu boleh direlate dengan kehidupan seharian kita. Tapi macam mana kita nak keluar sikit daripada kehidupan seharian tu, nak pada contohnya masuk industri lah. Okay, kita tengok contoh cikgu bagi keripik ubi. Macam mana proses keripik ubi tu? Cuba fikir. Macam mana fikir? Sebab sekarang dah guna mesin kan, dan mungkin ada guna manual, tapi kebanyakannya lebih kepada arah teknologi lah, mesin. So jadi macam benda tu sangat relate lah. Jadi cikgu sebenarnya nak relatekan dengan topik kita hari ni. Okay, hari ni kita nak bagi topik proses penghasilan video. Maaf cikgu lupa sikit. Proses penghasilan video, okay. Okay, siapa tahu proses penghasilan video tu apa? Cuba terangkan sikit lah kat cikgu. Siapa yang sikit je, cikgu tak marah pun kalau salah. Okay, apa? Macam step by step proses dalam nak hasil video. Okay, betul, tak ada salah pun. Dan tu, bila kita dalam proses penghasilan video ni macam-macam pun yang kita kena macam-macam yang kita tahu, macam kita nak buat filem, kita nak buat video, macam-macam prosesnya kita ni. Tak ada benda pun yang kita rasa bila kita mencuba, itu ada satu keyakinan diri kita tau. So jangan rasa macam malu ke, tak payah. Buanglah perasaan tu. So jadi, cikgu nak terangkan pasal topik hari ni. Okay, boleh tangkap tak topik hari ni apa? Okay, hari ni kita akan belajar pasal proses penghasilan video. Dalam proses penghasilan video, cikgu nak terangkan ada 3 proses yang perlu awak semua tahu. Okay, di mana sekarang ni macam-macam benda kita akan guna proses tau. Sampai awak habis belajar pun, walaupun awak ambil bidang multimedia, awak bekerja dalam editing atau apa-apa pun, dia mesti akan relate juga dengan semua benda ni juga. Walaupun mungkin awak belajar dekat universiti nanti, akan ada advance cara dia, tapi bendanya lebih kurang sama je, cikgu nak cakap. Sama je. Dan awak pun budak multimedia, jadi awak kena sebatikan lah semua benda ni, proses ni awak kena tahu juga untuk hasilkan video, okay? Okay, yang kita ada 3 proses. Yang pertama adalah pre-production, production dan post-production. Sekejap siapa bunyi ni? Oh, dia tertinggal lah cikgu tu. Okay, cikgu pinjam kecil lah. Okay, yang first ni apa? Pre-production. Ni adalah proses yang pertama. Dan kedua ada production dan post-production. Tapi hari ni cikgu nak terangkan untuk pre-production je. Sebab pre-production ni ada banyak sangat dia punya step dia yang perlu awak semua tahu. Jadi 2 ni cikgu akan sama pada minggu depan, okay? Okay, pre-production. Pre-production ni dia ada fasa pertama tau. Tapi dalam fasa pertama dia ada 10 komponen yang awak kena tahu. Yang pertama, skrip. Okay, skrip ni cikgu nak terangkan sikit. Skrip ni kira jalan cerita. Tahu tak jalan cerita macam mana? Tahu kan? Macam awak tengok, awak buat sinopsis cerita lah. Kira awak tengok cerita novel ke, itu kira jalan cerita lah yang awak kena buat. Awak nak hasilkan satu filem atau video, awak mesti tahu jalan cerita. Contohlah, awak nak buat satu cerita anakku pendosa. Contohlah Jadi mesti awak nak fikir, cerita tu macam mana Macam mana cerita tu boleh untuk nak tarikkan hati penonton nak tengok tu, macam mana cerita. Jadi awak rasa kan, awak kena berfikir tau. Ingat tak saya ada ajar awak pasal proses thinking.
turun naik. Kan? Lepas tu ada yang creative thinking. Okay, jadi sekarang kita nak ke dalam kelompok ni. Creative thinking. Creative thinking. Sebab apa nak kena dalam kelompok ni? Sebab kita mati bila diam. Jadi kita kena berfikir keluar kotak. Apa kan kita nak buat kan? Jadi dalam cerita, mesti kita akan ada plot twist. Tahu kan? Semua mesti tahu punya. Siapa pernah ada tengok cerita ni? Perempuan Tanpa Dosa. Mesti semua tengok kan? Tengok tu. Ramai je yang tengok. Perempuan Tanpa Dosa tu, tengok tak? Cikgu sebenarnya tengok gitu je. Tak adalah tengok sangat. Ada tak part yang siapa tu? Lelaki tu siapa? Eddie. Yang masa dia nak mati tu kan? Sebelum tu pakcik ingatkan pakcik dia nak bantu dia kan? Sebab ada saudara dia marah pada yang lelaki tu. Tapi bila kita tengok lagi sekali the twistnya, rupanya pakcik dia yang bakar dia. So, jadi kat situ kan boleh nampak tau plot twist. Dan macam mana awak sebagai penonton mesti cakap, awak tak jangka pun benda tu. Tapi bila plot twist terjadi, awak rasa macam mana dia boleh berfikir, macam mana dia nak buat macam tu. Itulah sebenarnya skrip yang awak kena cuba olah. Cuba awak fikir luar kotak. Itulah dia namanya skrip. Okay. Seterusnya kita masuk pada storyboard. Okay, storyboard. Storyboard ni semua tahu tak? Storyboard tu apa? Okay, cikgu ada print 3 storyboard contoh. Okay, yang pertama, ni contohlah storyboard yang ni. Storyboard semua tahu kan? Kita kena ada, kira setiap scene yang awak buat tu, awak kena kira lakarkan pada kertas untuk senang untuk memudahkan kita tahu. Okay, nanti bila kita nak shoot, scene 1 kat mana, scene 1 tu pasal apa, scene 1 tu apa. Macam tu. Faham tak? Faham kan? Okay. Macam ni ada nampak lah. Tapi ini, kalau yang ini, kalau ini kan berwarna kan sebabnya dia guna app. Sebenarnya boleh kita lukis tangan dan kita boleh guna app. Kalau cikgu tak ingat lah apps tu apa. Tapi ada satu apps tu yang cikgu juga sebelum ni masa cikgu belajar, cikgu ada guna juga. Dan apps tu sangat membantu sangat. Kalau awak yang nak buat macam-macam bentuk yang untuk kreatifkan awak punya, nak nampak dia guna gambar macam gini kan, awak boleh je guna app apa-apa kan. Tapi kalau awak nak macam melukis macam ni gambar ni. Tapi cikgu cakap dalam cerita storyboard yang awak buat, awak kena tahu, tunjuk tahu, tulis tahu scene tu pasal apa, semua kena tulis tahu. Lepas tu voice yang dia guna, apa ni, kira lokasi dia dekat mana. Sebenarnya storyboard ni sebenarnya lebih memudahkan awak. Kalau contoh awak nak shoot video, kira awak refer je lah awak punya storyboard tu kan. Okay, yang first kat mana dan apa perlu ni. Okay, lepas tu cantumkan mana storyboard yang lokasi yang sama dan awak patut shoot dulu. Itulah sebenarnya storyboard tu. Sebenarnya daripada skrip turun kepada storyboard macam tu. Kira awak dah nampak tahu flow dia macam mana kan. Dapat tak? Dapat? Okay. Seterusnya kita masuk pada bajet. Okay, bajet ni adalah pengeluaran modal awak yang awak nak buat satu filem. Macam awak tengok filem yang dekat luar pun memang akan ada, dia akan tulis berapa anggaran yang dia kena buat, berapa. Kalau tak, mesti awak akan kira benda tu akan jadi luar jangkaan awak dah. Tapi sebab itulah pentingnya bajet ni tau. Sebab dia merangkumi semua yang awak buat. Dari segi, tak kisahlah dari segi apa-apa pun, kira peralatan ke, semua termasuk dalam bajet ni. Sebab orang cakap biar berlebihan, jangan berkurangan kan. So jadi sama je. Okay, outline ni awak semua tahu kan. Kira outline dalam awak hasilkan video ni, kira tu semua dah termasuk lah outline daripada semua benda ni. Kira flow awak. Okay, yang seterusnya preparation. Okay, preparation ni dia sebagai macam contoh casting. Awak nak hasilkan filem mesti ada pelakon kan? Jadi mesti awak nak castingkan pelakon tu. Jadi pentingnya casting ni sebab kira sebelum awak nak hasilkan ni, awak dah prepare dah semua. Dari segi pelakon tu, kira awak dah tahu, okay, sini siapa pelakonnya, sini siapa pelakonnya, siapa yang boleh bawa watak ni. Itulah pentingnya preparation tau. Kira-kira kalau awak tak prepare, kira awak tak cari pun pelakon tu, awak anggarkan je dia. Sebab awak tak akan tahu dia boleh tak bawa watak tu. Sebab kalau awak tak, mungkin akan jadi kesukaran jugalah pada awak. Sebab awak nak hasilkan filem, mesti awak nak pelakon yang boleh bagi penonton macam sukalah tengok awak punya. Sebab tengok awak punya video tu macam okay, pelakon ni boleh lah bawa watak cerita awak tu. So macam penonton sukalah, kira apa yang awak nak sampaikan tu tercapai objektif awak.
equipment ni peralatan. Okey, peralatan ni dia termasuklah peralatan seperti prop, seperti kamera video, kamera, apa benda yang awak nak shoot untuk shoot video yang menggunakan kita nak buat filem tu, test action tu, semualah kena. Jadi untuk awak tahu peralatan awak ni, awak kena senaraikan macam saya tulis ni. Kiranya kamera, okey, berapa kamera yang ada? Contoh 3, video kamera ada berapa? 1, cukup tak? Jadi penting je peralatan ni, sebab bila tak cukup, mungkin dia akan menyukarkan awak untuk shoot video, untuk melakukan satu penggambaran tu, kan? Sebab tu penting tahu peralatan ni, kena ingat tu. Terusnya kru. Kru ni semua tahu kan, kru produksi, okey. Kru produksi ni memang penting sangat. Kiranya tanpa kru, tak jadilah video tu. Sebab dengan adanya mereka lah, sebab awak sebagai pengarah dan awak semua ni sebagai kru. Jadi awak mesti, kru awak tu lah adalah penguat awak untuk awak lakukan satu filem tu, untuk awak awak buat satu penggambaran tu. Kira tak ada kru ni, susah lah. Takkanlah awak sebagai pengarah, awak nak kena ni, awak nak kena tu, awak nak kena ni. Jadi takkan kerja tu, kan? Sebab tu pentingnya kru ni. Dan kru juga perlu mencukupi. Kalau tak, susahlah. Faham kan? Okey, seterusnya kita masuk kepada location. Okey, location ni lokasi lah. Macam saya cakap tadi, dalam storyboard kita dah tahu kan. Okey, contohnya sini ada kat mana? Dia dekat contoh apartment, tapi dekat ruang tamu. Tapi kat mana tu? Contohnya dekat KL, sebab di KLCC. Jadi pentingnya kita kena buat juga macam ni. Kalau bagi cikgu, patutnya kita kena buatlah macam ni. Contohnya kira location. Okey, location first. Kat mana yang perlu awak nak buat? Scene tu. Contoh KL, KLCC. Okey, scene berapa? Scene 1, scene 2, scene 4. Jadi bila awak dah tahu scene apa tu, dan kira awak tak serabut tau. Kiranya okey, hari ni buat dekat KLCC. Scene ni scene 1, scene 2 habiskan scene ni untuk berapa hari. Jadi bila awak dah tahu location dekat mana, dan awak dah boleh dapat tahu flow awak, dan awak dah ikut turutan benda tu. Tapi kalau awak tak susun, dia akan menyukarkan awak lah. Okay, seterusnya kita masuk ke schedule. Okay, schedule ni dia sangat penting tau, sebab dia merangkumi semua benda. Kiranya budget, equipment, location, semua preparation, semua masuk dalam satu schedule tu. Jadi dalam jadual tu, tak semestinya awak, tak semestinya memang kena ada jadual. Tapi schedule ni awak boleh masukkan macam contoh. Saya boleh cakap pasal casting lah, preparation. Bila awak nak casting pelakon, awak kena tahu jadual dia juga. Contoh, mungkin pelakon ni mesti akan ada, okey, hari ni tak free, hari yang ni tak free. Jadi bila awak tahu bila jadual dia, dan awak boleh masukkan dia punya jadual dalam awak punya jadual. Tapi kalau awak nak suruh dia ikut cara awak, itu ada benda yang sangat salah. Sebab kita sebagai pengarah, kita nak dia. Jadi kita yang kena tahu bila dia punya jadual free. Jadi itu sangat penting juga tahu, selain daripada bajet ni semua. Faham kan yang bajet yang schedule ni? Okay, seterusnya kita masuk pada proposal. Okay, proposal ni ada satu benda akhir, di mana semua benda ni termasuk kepada dalam satu proposal. Kiranya, contoh awak sebagai pengarah, bila awak dah siapkan semua skrip, storyboard, budget, outline, crew, equipment, location, semualah, preparation schedule semua, awak kena masuk dalam satu proposal. Dan proposal tu, awak kena bagi kepada pihak penerbit. Kenapa kena bagi pihak penerbit? Sebab pihak penerbit itulah yang akan beri awak separuh bajet awak, dan dia akan tolong awak apa yang tiada dalam, contohnya kru awak memerlukan 45 orang kru, tapi awak tak cukup. Mungkin kru awak ada 40, dan dia boleh top upkan awak punya kru awak. Itulah pentingnya proposal awak tu di-approve oleh dia. Tapi sekiranya skrip awak dia rasa, tak boleh ke jalan cerita ni, tapi awak tak nak, tapi boleh ke membantu? Boleh ke dapat dari penonton? Itu akan menjadi salah satu persoalan lah. Tapi biasa je. Tapi penerbit selalunya dia akan tengok semua benda ni, dan baru dia approve awak punya proposal. Okay, sekarang rasa-rasa melalui pre-production dari 10 komponen ni, semua faham tak? Ke ada tak? Faham, cikgu. Semua tadi macam ada yang tengah-tengah, ada yang faham, ada yang okey. Okay. Kalau faham juga tahu, dan cikgu tanya lagi. Okay. Ni semua kita dapat tahu sebab benda ni akan sangat relate dengan diri awak, sebab awak budak multimedia, dan saya pun cikgu multimedia. Saya pun belajar multimedia juga. Jadi saya pun dah tahu dah semua benda proses ni. Jadi itu penting kalau awak kerja nanti, tak kisahlah kerja dalam bidang editing, perfilman, satu hari nanti, awak kena tahu juga benda ni. Okay? Tahu kan? Cikgu nak tanya, ada tak yang tak faham? Kalau tak faham, tanya je kat cikgu. Cikgu boleh terangkan lagi. Maksudnya mana part yang awak tak faham? Kurang faham apa? Cikgu, saya nak tanya macam mana kita nak tahu anggaran bajet dalam sebuah filem tu ya? Bagus soalan. Macam mana kita nak tahu berapa bajet tu? Itulah cikgu cakap tadi. Bajet tu adalah anggaran awak. Sebenarnya
awak pun tak boleh anggarkan berapa yang harga contohnya awak beli satu lah harga prop, awak dapat prop. Tapi berapa yang prop ni harga dia, berapa yang anggaran awak? Contoh satu prop tu awak tengok harga sebenarnya dalam 200. Jadi berapa awak nak guna? Jadi awak anggarkan okey lah dalam 800 lah anggaran awak untuk buat prop tu. Jadi itulah anggaran awak. Jadi biar lebih, kalau kurang tu kita jangan kurang. Bila kita kurang mungkin akan jadi masalah dengan bajet kita nanti. Okey, dapat faham? Okey, lain ada tak soalan? Tak ada, okey boleh faham Okey, sekarang kita teruskan pada aktiviti. Hari ni saya nak buat aktiviti. Jadi ketua tolong seorang bangun dan bahagikan kumpulan. Satu kumpulan 5 orang. Kalau ada lebih masukkan 6 orang, okey? Sekarang bergerak. Okey cikgu. Okey kan? Cikgu suruh kita dalam kumpulan, so aku nak dalam satu kumpulan kita kena ada 5 orang. Bergerak. Okey, cikgu nak buat satu aktiviti iaitu crossword puzzle. Okey, macam ni. Cikgu akan bagi ni seorang satu grup nanti dan korang akan buatkan daripada soalan ni masukkan jawapan dalamnya, okey? Cikgu bagi masa 2 minit lebih je. Tak nak lebih, lepas tu nak bincang. Boleh tak? Okey, sekarang cikgu ni 2 minit je. Dah buat apa ni? Okey, 1 minit dah berlalu. Lagi 1 minit. Okey. Lagi berapa saat je? Cepat. Jadi kita dah bincang. Okey, tamat. Dah, tamat. Okey, cikgu dah semua angkat semua buat tu dekat atas, jangan tengok. Okey. Ada yang betul, ada yang salah. Okey, jom kita tengok cek jawapan. Okey, ni yang cikgu buat. Okey, sekarang soalan pertama kita bincang. Apakah proses pertama yang perlu diutamakan sebelum membuat penggambaran? Apa proses pertama buat penggambaran? Pre-production. Okey, betul. Pre-production. Yang seterusnya, berapakah komponen yang ada dalam pre-production? Berapa? 10. Okey, 10. Betul. Seterusnya, soalan ketiga, rangka cerita dinamakan sebagai Storyboard, Okey, cikgu. betul. Okey, yang keempat tu, apa jawapan dia? Proposal. Proposal. Okey, cikgu kan, dalam apa semua benda yang kita buat, kena masukkan dalam proposal. Okey. Yang kelima, Clue. Okey, betul. Bagus. Semua dah dapat tangkap dah ni. Okey, sebelum tamat kelas, cikgu nak seorang cuba rumuskan apa yang daripada aktiviti yang kita buat ni. Seorang. Okey. Bagus. Pendapat saya, dari aktiviti ni dia macam dapat eratkan silaturahim dan dapat belajar dalam bentuk PAK 21. Okey, betul. Dalam kita buat satu aktiviti ni sebab cikgu nak, walaupun kita nak eratkan satu hubungan, tapi cikgu nak ajar kamu walaupun dalam satu organisasi memang kita akan ada belajar berkepimpinan dalam satu kumpulan kan. Jadi, cikgu nak kamu buat aktiviti ni, cikgu nak korang berinteraksi antara satu sama lain. Sebab dalam kelas kita tak semua orang pandai. Mungkin kawan awak ini pandai, kawan awak ini kurang. Jadi awak saling membantu. Sebelum tamat, cikgu nak bagi satu tugasan sikit lah. Tugasan dia mudah je. Pelajar semua kena buat peta tu. Contohnya pre-production. Tahu kan pre-production? Lepas tu buat satu sini. Dan buatlah contohnya skrip. Okey, skrip tu pasal apa yang awak tahu, terangkan. Macam tu je, tak payah banyak pun. Cikgu nak buat satu pasal acting je, okey? Faham? Okey, bagus. Okey, cikgu nak rumuskan sikit sebelum habis. Apa yang kita belajar topik hari ni berkaitan dengan pre-production. Pre-production ni sebenarnya sangat penting bila awak pergi keluar nanti, bila awak belajar, bila awak masuk bidang multimedia, perfilman, awak akan belajar benda yang sama. Jadi, pre-production ni proses pertama yang awak kena tahu dan awak kena sematkan dalam diri awak. Sebab kalau awak nak jadi bahagian perfilman, awak kena tahu benda tu semua, okey? Faham? Nanti bila minggu lepas saya akan bagi proses yang seterusnya, okey? Faham? Okey, bagus. Okay, itu sahaja pada hari ini. Terima kasih kelas. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.